Sekarang ni ada satu budaya dan maksiat baru yang mula viral di media sosial, terutamanya di Twitter. Ada sekelompok budak-budak Melayu liberal, etis Melayu yang guna fake account. Mereka permainkan agama dan menghina agama kita. Bahkan sekarang pun dah mula ada puak yang tanpa rasa malu dan penuh bangga mengaku murtad. Yang terbaru, ada di kalangan mereka kononnya nak buat cosplay jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, lepas tu nak jadi Allah dan sebagainya. Mereka ingat benda tu lawak, tapi sebenarnya langsung tak lawak. Hakikatnya mempermainkan agama Allah sebegini boleh jatuh kufur. Allah berfirman, "Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Dan jika engkau bertanya kepada mereka tentang ejekan-ejekan itu, tentulah mereka akan menjawab, "Sesungguhnya kami hanyalah berbual dan bermain-main." Katakanlah pada mereka, patutkah nama Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu memperolok-olok dan mengejeknya? Kemudian Allah menyambung, "La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Inna'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin." Janganlah kamu berdalih dengan alasan-alasan yang dusta, kerana sesungguhnya kamu telah kufur sesudah kamu melahirkan iman. Jika kami maafkan sepuak dari kamu kerana mereka bertaubat, maka kami akan menyeksa puak yang lain kerana mereka adalah orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa. Surah At-Taubah ayat 65 hingga 66. Sahabat sekalian, sekarang ni dekat Twitter terutamanya, makin lama makin ramai yang mula acah-acah nak jadi etis. Sebenarnya, etis adalah satu kebodohan yang sangat nyata. Fitrah manusia, fitrah kita semua, kita akan rasa inginkan Tuhan. Tapi golongan etis ni menafikan fitrah itu dan cuba untuk menipu diri mereka sendiri. Acah-acah intelek, tapi hakikatnya hidup dalam penipuan. Persoalannya, etis tu apa? Secara ringkas, etis bermaksud tidak percaya pada Tuhan. Mereka rasa dunia ni tak ada pencipta. Mereka tak percaya hari akhirat, tak percaya syurga neraka. Mereka hanya percaya sains sahaja. Sebenarnya orang etis ni hidup dalam penafian. Mereka pun ragu-ragu dengan kepercayaan mereka sendiri. Mereka hanya jadi etis kerana mereka putus asa dengan agama. Mereka anggap agama ni satu perkara yang membebankan dan menyekat kebebasan mereka, sedangkan mereka tersilap. Hakikatnya, agamalah yang akan memudahkan hidup kita, dan agamalah yang akan memberi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Persoalan yang kedua, apakah punca orang menjadi etis? Ada beberapa punca kenapa ada orang tergamak menipu diri mereka sendiri dan menafikan hakikat ketuhanan lalu menjadi etis. Pertama, kerana mereka ingin bebas mengikut syahwat. Mereka nak bebas buat dosa. Sebab itulah mereka menafikan ketuhanan. Sebab hidup orang yang bertuhan ni, mereka akan rasa bersalah bila melakukan maksiat. So, kerana nak buang perasaan bersalah ketika bermaksiat dan mengikut nafsu syahwat, mereka pun bebaskan diri mereka daripada agama dan menafikan hakikat ketuhanan. Kenapa? Agar mereka boleh bebas bermaksiat tanpa sebarang rasa bersalah. Sebab kalau korang perasan, tak ada satu agama pun dekat dunia ni yang menghalalkan zina, menghalalkan arak, menghalalkan LGBT dan sebagainya. So, kalau nak murtad keluar daripada Islam, masuk agama lain pun ada pantang larang juga. Akhirnya, demi nak memenuhi kehendak nafsu syahwat punya pasal, mereka pilih untuk jadi etis. Sebenarnya, dalam keadaan mereka tak sedar, mereka telah menjadikan nafsu sebagai Tuhan mereka. Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa." Bagaimana fikiranmu, wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang mereka patuhi? Surah Al-Jathiyah ayat 23. Mereka sangka dengan bebas bermaksiat, mereka boleh mengecapi kebahagiaan. Namun akhirnya, di sudut hati mereka, jiwa mereka kosong, jiwa mereka suram, resah, gelisah dan jauh daripada ketenangan. Punca kedua kenapa mereka menjadi etis adalah kerana mereka tidak redha dengan takdir. Ni saya jumpa ramai orang yang putus asa dengan agama apabila mereka tak boleh nak terima takdir dan kenyataan. Saya ada jumpa seorang ni, dia datang pada saya. Dia kata dia tak percaya Tuhan. Tuhan tak ada. Bahkan sampai satu tahap, dia punya gila tu, dia kata dialah Tuhan. So, saya rasa ada something wrong pada lelaki ni. Mesti ada sesuatu yang terjadi pada diri dia sampai dia jadi macam tu sekali. Bila saya tanya apa punca dia jadi macam tu, dia tak bagi tahu jawapan. Tapi bila saya selidik, saya tanya mak dia, rupa-rupanya lelaki tu mula jadi pelik macam tu semenjak awek dia meninggal.
Saya dah agak dah. Banyak gila kes saya handle orang yang couple ataupun bercinta dan terlalu ekstrim dalam mencintai. Bila clash atau orang yang dia cinta tu meninggal, dia tak boleh terima kenyataan, dia tak boleh terima takdir, dan akhirnya yang paling krusial, dia mula membenci Allah lalu menjadi ateis. Atau bila Allah timpakan certain ujian, ada orang tak boleh redha dengan ujian tersebut, lalu menyalahkan Tuhan itu dan ini. Mereka tak sedar tujuan mereka diciptakan. Mereka tak sedar. Mereka tak tahu kenapa Allah uji mereka, dan akhirnya mereka semakin jauh daripada fitrah mereka. Saya pernah tanya kawan saya yang jadi ateis sebab awet dia meninggal. Saya tanya dia, kalau kau jadi ateis ni, kau bahagia ke? Masalah kau selesai ke? Kau dah tak diuji ke? Awet kau tu boleh hidup balik ke? Daripada kau tipu diri sendiri dan terus ego dengan nafsu kau tu, lebih baik kau bertaubat, redha dengan takdir, sabar, kembali pada Allah, banyakkan ibadah dan doakan arwah awet kau tu dengan doa yang baik-baik. InsyaAllah kalau ada peluang, kau jumpalah balik dia dekat syurga dengan izin Allah. Yelah, mana tahu sebelum awet kau mati dia bertaubat dan Allah terima taubat dia dan Allah terima segala kebaikan-kebaikan dia dan dia mati dalam keadaan Islam, peluang tinggi untuk awet kau masuk syurga insyaAllah. Tapi kalau kau ateis, silap hari bulan, kalau kau tak taubat, kau masuk neraka. Last kat dunia kau sedih, kat akhirat pun kau sedih dan tak dapat jumpa orang yang kau sayang tu. Tak kerugi. So buatlah pilihan, fikirlah masak-masak. Kau jangan tipu diri kau sendiri. Panjang lebar lah saya nasihatkan dia. Akhirnya Alhamdulillah, dia mengaku salah dia peluk saya pun doakan dia. Sahabat, hidup ni memang tempat ujian. Itu kita kena faham. Kalau kita sabar, Allah akan ampunkan dosa kita. Allah akan bagi pahala infinity untuk orang yang bersabar. Allah akan bagi kita syurga atas kesabaran kita, dan Allah akan bebaskan kita daripada azab api neraka insyaAllah. So, bersabarlah dengan setiap takdir yang Allah telah takdirkan pada kita. Yang ketiga, kenapa orang jadi ateis adalah kerana terpengaruh dengan ajaran-ajaran daripada musuh Islam. Akibat kejahilan dan tak ada usaha untuk menuntut ilmu, ramai orang yang mula terpengaruh dengan doktrin-doktrin tokoh-tokoh ateis atau yang sewaktu dengannya. Saya kadang-kadang nampak dekat Twitter, geng-geng acah-acah etis dalam kalangan orang Melayu ni, mereka memberikan hujah-hujah yang kononnya nampak macam gempak, hebat, sedangkan hujah tu sangat-sangat lari daripada disiplin ilmu. Akhirnya akibat jahil dan setelah bercampur dua sebab yang saya dah kongsi tadi, iaitu nak memenuhi syahwat dan tidak reda dengan takdir, maka ramailah yang mula termakan dengan doktrin-doktrin palsu yang tak berasas daripada geng-geng etis dan geng-geng anti-Islam ni. Satu lagi saya nampak, zaman sekarang ni banyak movie dan banyak sangat anime zaman sekarang yang mempromosi kesyirikan dan juga ada doktrin secara halus tentang fahaman etis. Sama ada drama Korea ke, drama Inggeris ke, movie ke, anime ke, banyak yang dah mula selitkan benda-benda macam ni. Saya pernah bagi ceramah kat satu sekolah. Selepas habis ceramah tu, ada seorang budak Form 3, budak lelaki Form 3 datang pada saya dan bertanya, "Ustaz, saya daripada sekolah rendah sampailah sekarang saya tak percaya Tuhan. Dan tak ada siapa yang boleh yakinkan saya setakat ni tentang kewujudan Tuhan." Saya pun tanyalah soalan pertama saya pada dia. Sebelum saya jawab soalan dia, saya tanya dia, "Apa yang membuatkan kau tak percaya Tuhan? Mesti ada sebab. Cuba cerita." Akhirnya dia pun bercerita. Dia kata dia mula tak percaya Tuhan semenjak dia tengok anime dan drama. Dan dalam drama ataupun anime tu, ada yang cakap Tuhan ni sebenarnya satu sistem ciptaan manusia lah, inilah, itulah. Dan akhirnya dia terpengaruh. Lalu saya sembang lah dengan budak Form 3 tu sampai lebih kurang pukul 12 malam lebih. Lepas tu, Alhamdulillah, dia menangis, dia peluk saya. Dia kata soalan-soalan dia banyak terjawab dengan explanation saya tu. Dan saya doakan dia dan suruh dia kembali pada Allah. Allah Maha Pengampun. Cuma poin yang saya nak sampaikan, ramai orang hari ini terjebak dengan etis sebab jahil, lalu terpengaruh dengan doktrin-doktrin musuh-musuh Islam ni, sama ada daripada pembacaan, movie, drama, anime dan sebagainya. Sahabat-sahabat sekalian, zaman sekarang ni kita kena sangat-sangat hati-hati dengan pelbagai ideologi dan pemikiran yang sesat pada hari ini. Orang zaman sekarang ni dah tak rasa malu buat dosa, tak rasa malu guna nikmat Allah untuk terus bermaksiat. Kerana itu, sekali lagi saya pesan pada diri saya dan pada korang semua, jangan rasa selesa. Jaga iman kita sungguh-sungguh. Jaga akidah kita, jaga akidah iman keluarga kita. Lazimi majlis ilmu. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kita semua terselamat daripada fitnah akhir zaman yang menipu daya ini.
Wallahu alam. Moga Allah selamatkan kita semua daripada fitnah akhir zaman, dan moga Allah selamatkan kita semua daripada fitnah dajjal, dan moga kita semua mati dalam keadaan Islam dan iman yang sempurna pada Allah SWT. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.